Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak pelajar di luar sana dan juga sidang penonton sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersua lagi dalam TV Pendidikan. Dan pada hari ini saya Cikgu Muhammad Syahrudin Muhammad Kalam, Guru Cemerlang Bahasa Melayu Maktab Sultan Ismail, Sekolah Kluster Kecemerlangan, akan bersama anda kita berkongsi ilmu untuk subjek Bahasa Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5, iaitu penulisan karangan. Dan pada hari ini Cikgu Din akan menerangkan kepada anda bagaimanakah kita ingin membina perenggan ataupun penulisan pendahuluan karangan Bahasa Melayu SPM dengan lebih mudah dan terancang. Baiklah para pelajar sekalian, sebelum itu, untuk makluman penonton sekalian, kalau anda ingin melayari ataupun mengikuti video saya yang pelbagai dalam tajuk yang berbeza, anda bolehlah untuk mengikuti seperti yang tertera di bawah sana. Baiklah anak-anak pelajar dan sidang penonton sekalian, terlebih dahulu saya ingin nyatakan kepada anda semua tentang pemeriksaan ataupun penilaian sesuatu karangan itu adalah secara ignition. Dan untuk karangan bahagian A, seperti yang anda lihat pada carta yang saya tunjukkan, kita ada pembahagian karangan A dan juga karangan B. Jadi di situ masa yang diperuntukkan untuk ingatan kepada anak-anak pelajar supaya tidak terlebih masa ataupun dapat mengawal masa dengan baik, iaitu bahagian A 45 minit dan bahagian B 90 minit. Mana-mana dari segi jumlah patah perkataan, iaitu bahagian A 200 hingga 250 dan bahagian B 350 patah perkataan. Secara logiknya, kalau kita lihat pelajar akan menulis untuk bahagian A iaitu sebanyak 2 muka surat, manakala bahagian B 4 muka surat. Dan dari segi pemerengganan, bahagian A 5 perenggan dan bahagian B 7 perenggan. Dan secara random ataupun kebiasaannya, untuk mendapat karangan yang cemerlang, pelajar akan menghasilkan 3 isi bagi karangan bahagian A di sana, di hujung sana. Dan bagi karangan bahagian B, isinya 5 isi. Namun, kalau 4 isi juga boleh dapat cemerlang. Dan markah keseluruhan anak-anak semua untuk bahagian A adalah 30 markah di sini, dan untuk bahagian B 100 markah. Itu secara umumnya Cikgu Din nak berkongsi tentang pemarkahan supaya anak-anak tahu bagaimana nak mendapatkan karangan yang cemerlang. Okey, baiklah. Jangan buang masa. Ayo kita pergi pada panduan bestari Bahasa Melayu Kertas 1 yang Abang Din nak kongsikan dengan anak-anak tentang teknik penulisan pendahuluan. Namun sebelum itu, secara rangkumannya, apabila menghadapi peperiksaan nanti, anak-anak akan diberikan markah sebanyak 130 dalam kertas 1, iaitu anak-anak kena menjawab 2 karangan. Jadi di sini Abang Din cuba perincikan secara mudah. Bahagian A kita ada 30 markah di sini. Okey, dan kita pastikan cuba untuk mendapat 26 markah. Nak cemerlang kan? Okey, dan bahagian B kita ada 5 dimensi dan kita pastikan untuk mendapat 100 markah. Jadi kita cuba untuk dapatkan 80. Secara keseluruhannya 106 markah. Dan untuk menjawab soalan ini, bahagian A biasanya anak-anak akan dibekalkan dengan gambar tunggal, gambar bersiri, bahan rangsangan yang dikenali sebagai bahan rangsangan yang merangkumi pelbagai gambar. Jadi anak-anak perhati gambar yang baik, jangan cepat membuat persepsi secara mata kasar. Kena lihat apa dia kata kunci, apa dia kehendak soalan. Baiklah. Jadi anda kena jawab 1 karangan dan pastikan jumlah patah perkataan ini di sini menepati. Jangan tak sampai 200 patah perkataan. Itu di bahagian E. 1 bahan rangsangan yang anda perlu jawab. Okey, baiklah. Untuk bahagian B, seperti biasa anak-anak akan menjawab hanya 1 soalan. Okey, dan tidak kurang pada 350 patah perkataan. Walaupun 1 soalan, anak-anak akan diberikan 5 dimensi. Ayo kita lihat dimensi pertama. Okey, dimensi pertama iaitu diri dan individu. Jadi mungkin skop itu menyentuh tentang diri anda, tentang peranan anda dan sebagainya. Dimensi yang kedua iaitu dimensi keluarga. Misal kata soalan tanya tentang peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Kita lihat soalan tahun lepas, contohnya dia tanya tentang peranan ibu bapa memupuk anak-anak membaca. Okey. Jadi seterusnya
Dimensi yang ketiga, masyarakat dan negara. Yang ini mungkin menyentuh tentang kerajaan, masyarakat dan sebagainya. Jadi anak-anak kena berfikiran terbuka, lihat apa yang berlaku di persekitaran. Contoh sekarang kalau musim COVID-19, mungkin berkaitan dengan peranan negara untuk mengatasi masalah ini. Dan soalan yang keempat, soalan yang keempat ni agak mencabar, iaitu soalan dalam bentuk antarabangsa. Dalam mesti antarabangsa, anak-anak perlu mempunyai pengetahuan yang luas untuk menjawab soalan ini. Dan soalan yang kelima, dia mesti dalam kertas 1 bahagian B, iaitu komponen sastra. Jadi pada mereka yang meminati dalam bidang penulisan, jadi bolehlah menjawab soalan dengan mempunyai idea yang begitu baik. Baiklah anak-anak, hari ini dia nak teruskan dengan bagaimana nak memperoleh cemerlang dalam penulisan karangan. Jadi karangan bahagian A, karangan bahagian B, anak-anak boleh dapat cemerlang berdasarkan prasyarat yang telah saya berikan. Prasyarat merupakan syarat asas. Pra itu adalah imbuhan pinjaman. Jadi syarat asas untuk cemerlang letakkan di sini bahagian A dengan bahagian B. Jadi anak-anak boleh lihat sebentar selalu. Yang pertama dari muka surat. Jadi muka surat sebenarnya kita tidak boleh terlalu rinci kerana setiap pelajar mempunyai saiz tulisan yang berbeza. Jadi kita cuma letak andaiannya. Andaiannya muka surat pada bahagian A 1,5 hingga 2, pada bahagian B 3 hingga 4 halaman. Jangan salah, di halaman rindu. Itu lain lah. Itu jangan lagi, sabar. Tunggu habis dah belajar, dah kerja, baru boleh nak merindu-rindu. Tapi sebagai manusia, kita ada perasaan. Sayangi diri sendiri, kita jaga kita. Baiklah. Yang kedua, kebiasaan isi untuk cemerlang saya dah beritahu tadi, iaitu bahagian A isinya 3 dan bahagian B isinya 5. Kemudian yang nombor 3 ni penting. Anak-anak di luar sana, untuk memastikan karangan yang baik, kita wajib, saya letakkan wajib lah, sebenarnya tidak juga, tapi sebab kita nak laikan karangan cemerlang, kita nak anak murid kita pandai mengarang. Jadi dalam karangan itu, kedua bahagian kita perlukan ubi. Ini menarik ni. Ubi. Apa yang ubi? Biasanya cikgu-cikgu seluruh negara menggunakan ungkapan menarik, tapi cikgu dia gunakan ubi. Ini adalah inovasi saya, iaitu ungkapan bahasa indah. Anak-anak kena faham, dalam buat karangan kita nak menunjukkan kerana kita matang dan gramatis, kita kena ada ungkapan bahasa indah supaya bila orang itu sedap je. Apa dia ubi ini? Jadi ubi ini ungkapan bahasa indah, bukan semata-mata peribahasa. Anak-anak juga boleh masukkan pendapat tokoh, boleh masukkan lirik lagu dan sebagainya. Cikgu ambil contoh. Misal kata, keluar tajuk karangan berkaitan dengan alam sekitar, maka anak-anak pun nak masukkan lirik lagu dalam pendahuluan karangan tersebut. Anak-anak boleh ambil lirik lagu, iaitu contohnya lagu Hijau Datuk Zainal Abidin. Contohnya anak-anak mulakan karangan dengan bumi yang tiada rimba, seumpama hamba ia dicemar manusia yang jahil ketawa. Jadi bila orang baca karangan kita, orang akan nampak bagaimana kreatifnya pelajar ini menulis karangan pendahuluan dengan adanya lirik lagu. Di sini cikgu dikongsikan bagaimana nak karangan cemerlang. Kemudian juga penggunaan yang keempat adalah penggunaan kosakata aras tinggi, iaitu perkataan-perkataan yang mempunyai kosakata aras tinggi. Contohnya kita kata obligasi, iaitu tanggungjawab, sinergi, kerjasama dan sebagainya. Dan akhir sekali, bila kita pastikan karangan itu baik dan cemerlang, kita gunakan penanda wacana yang terbaik. Baiklah. Jadi itu adalah prasyarat untuk cikgu kongsikan dengan anda sebelum kita mengarang dengan lebih panjang. Baiklah, jadi hari ini ini dia. Anak-anak di luar sana, ini adalah salah satu inovasi yang saya buat sebagai guru cemerlang untuk membantu anak-anak pelajar menjawab karangan dengan mudah. Barulah dia orang boleh jawab, bukan susah, memang mudah nak mengarang. Jadi bila mengarang, kita jangan susah. Kita kena ada satu formula yang boleh membantu kita untuk menjawab dengan berkesan. Pada hari ini, Cikgu Din akan bersama anda untuk berkongsi bagaimana nak menjawab ataupun membina perenggan pendahuluan dengan menggunakan formula MISUP. Saya ulang, MISUP. Itu inovasi yang saya buat untuk dikongsikan dengan anda di luar sana. MISUP. MISUP ini adalah singkatan kepada M iaitu masa, I isu semasa, S sebab O
Oleh itu dan P persoalannya. Jadi apabila pelajar nak buat, mereka ingat nak mulakan karangan dengan miso. Jadi mereka merupakan benda yang dekat dengan mereka, kerana miso ini biasa dimakan. Nak dimakan miso ikut kan. Jadi banyak iklan tu digunakan. Jadi kita jawab karangan bila pelajar menghadapi masalah kata kalau bahasa Inggeris itu blank ataupun kosong, jadi dia boleh ingat formula miso. Baik, apa dia miso? Ayo Abah akan perkenalkan pada hari ini bagaimana nak membina perenggan pendahuluan menggunakan formula miso. Ingat miso, ingat karangan Abah. Okey, baiklah. Yang pertama yang atas kata anak-anak tengok iaitu M. M adalah untuk masa. Okey, jadi dalam ayat pertama, anak-anak gunakan penanda wacana masa dan gabungkan dengan isu yang dibicarakan. Saya bagi contohlah. Misal kata tajuknya berkaitan dengan kesihatan. Sekarang ni musim orang kata PKPP. Rakaman pun dibuat dalam PKPP. Jadi kita kena ada kawalan pergerakan. Jadi tema ni mungkin kita ambil tentang kepentingan amalan gaya hidup sihat. Jadi isunya adalah kepentingan amalan gaya hidup sihat. Maka anak-anak, bila kita nak bina karangan, mungkin kita boleh kaitkan dengan isu semasa. Masa contoh kita kata sejak akhir-akhir ini penularan wabak penyakit berjangkit semakin menjadi-jadi dan membimbangkan banyak pihak. Siap ayat pertama. Mana masanya? Sejak akhir-akhir ini. Mana isunya? Penularan wabak penyakit berjangkit. Sebab bertemakan kesihatan. Jadi itu cukup mudah untuk membantu pelajar membina M, iaitu membina ayat masa. Okey. Yang kedua iaitu ayat I. Ayat I iaitu tentang isu semasa. Kenapa nak saya latih pelajar untuk membina ayat kedua ini, ayat isu semasa? Kerana saya nak, kalau boleh, sesiapa yang membaca karangan calon ini ataupun pelajar ini, kita beranggapan pelajar ini merupakan seorang yang mengikuti perkembangan dunia luar. Jadi bila adanya ayat isu semasa, pelajar dapat mengaitkan apa tema dengan perkara semasa yang berlaku. Misal kata kita ambil ayat isu semasa, okey, kita kaitkan dengan, kalau pelajar agak tak tahu nak kaitkan dengan apa punya isu, pelajar boleh kaitkan dengan negara Malaysia ataupun boleh kaitkan dengan negara. Sebagai contohlah, kita kata isu semasa ini berkaitan dengan kesihatan. Maka kita kait, baru-baru ini media massa memaparkan bagaimana peningkatan penularan penyakit ataupun penularan wabak COVID-19 yang membimbangkan banyak pihak dan telah mengancam nyawa manusia. Yang kata lain, maksudnya isu semasa itu dimasukkan dalam perenggan pendahuluan supaya menarik perhatian orang yang membaca karangan itu benar. Okay, anak-anak? Jadi ingat ayat pertama, ayat masa dan isu. Ayat kedua, isu semasa untuk kita kaitkan dengan keadaan sekeliling kita. Tapi kadang-kadang ada anak-anak yang dia macam tak tahu nak tulis apa tentang isu semasa. Jadi abang nak share ni kepada sesiapa yang tak tahu nak tulis apa-apa, cara mudah anak-anak letak saja perkataan depan itu di Malaysia. Contohnya berkaitan dengan kesihatan, anak letak di Malaysia, koma, selepas di Malaysia tu letak apa? Anak-anak boleh letak agensi yang terlibat. Contohlah bawah ayat kita bincangkan tentang COVID-19. So, di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama pelbagai pihak telah melakukan 1001 usaha untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat ditangani bersama. Jadi kat situ kita nampak bagaimana peranan agensi yang terlibat, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi barulah orang yang membaca kata bagus pelajar ini, dia dapat kaitkan isu semasa dengan tema karangan kita. Ayat yang ketiga anak, tinggal lagi 3 ayat lagi, tak banyak lah. Jadi kalau kita dapat buat, insyaAllah kita akan dapat sedap. Okey, ayat yang ketiga iaitu ayat sebab. Okey, di sini cikgu dia berikan 3 pilihan. Sama ada anak-anak nak pilih sebab boleh, okey, nak pilih fakta boleh, nak pilih pendapat boleh. Jadi yang mudahnya ambil sebab. Kita berikan alasan kenapa. Contoh kita beritahu dia tentang penularan COVID-19. So sebabnya mungkin kita boleh kata hal ini demikian kerana masyarakat pada hari ini tidak mementingkan kebersihan dan suka bersikap sambil lewa dalam menjaga kebersihan diri mereka. Jadi kita bagi sebab. Mungkin juga sebab penularan ini berlaku sebab apa? Sebab amalan kehidupan normal baru itu tidak dipatuhi dengan sebaik mungkin. Jadi buatlah ayat sebab yang sesuai.
Okey, kalau nak beri pendapat tak ada masalah. Anak-anak di luar sana bolehlah beri pendapat. Contohnya menurut siapa? Ketua pengarah kesihatan kita, dan siapa-siapa saja yang anak-anak tahu, anak-anak boleh berikan pendapat mereka. Dan juga fakta. Fakta ni boleh ambil daripada mana sumber yang sahih untuk dimasukkan dalam ayat fakta supaya lebih mengukuh, mengukuhkan lagi kita punya pandangan dalam perenggan pendahuluan. Ayat yang keempat anak-anak, ayat yang keempat, iaitu ayat oleh itu. Oleh itu ni maksudnya kenapa Bapak dan keluarga apa nak buat? Maksud kita nak bagi hints, nak bagi clue kat pelajar apa nak buat. Bukan kita menjawab tegasan lagi, tapi kita beritahu pelajar kita nak suruh apa yang perlu buat. Contohnya, oleh itu sebagai warga negara yang bertanggungjawab, kita haruslah bersama-sama ataupun berganding bahu. Kalau aras tinggi memikul tanggungjawab di pundak, itu aras tinggi, berganding bahu dengan kerajaan untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dibendung bersama. Jadi kita buat ayat, kita punya apa yang perlu kita buat, iaitu bekerjasama. Dan akhirnya ayat yang terakhir iaitu ayat persoalannya. Ayat ini jadi isu sedikit sebab kadang-kadang ada orang yang tidak suka untuk membina ayat persoalan di ayat akhir dalam perenggan pendahuluan. Tapi tidak ada masalah kerana dalam menulis karangan pelajar mempunyai cara yang tersendiri kerana mereka menulis apa mereka faham. Jadi kita sebagai guru, kita mengajar mereka bagaimana nak menulis dengan smooth, dengan baik, dengan lancar supaya dapat menghasilkan perenggan yang bagus. Jadi di sini abang letakkan yang kelima iaitu persoalannya, iaitu menjawab tugasan. Jadi secara mudahnya persoalannya, apakah langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan bagi memastikan penularan COVID-19 ini dapat ditangani bersama. Jadi lengkap 5 ayat misuk dalam perenggan pendahuluan yang cukup mudah. Ingat misuk, ingat perenggan pendahuluan. Jadi anak-anak di sini abang nak kongsikan satu soalan yang contoh. Lihatlah, kita ambil yang terbaru iaitu soalan SPM tahun lepas, iaitu soalan nombor 1B. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak. Ulaskan kenyataan ini. Jadi tugas saya menghendakkan pelajar untuk menguraikan peranan ibu bapa dalam memupuk amalan membaca. Jadi soalan ini sangat penting. Jadi kita memerlukan rakyat yang berminda kelas pertama untuk membangunkan negara dan memartabatkan Malaysia di persada dunia. Baiklah, ayo kita lihat. Ini contoh perenggan lengkap yang anak-anak buat berdasarkan tajuk tadi. Jadi untuk memudahkan rakan guru di luar sana, saya juga membentuk iaitu kotak untuk memudahkan pelajar. Maka saya buat 5 kotak mengikut formula saya tadi. Mi, M, I, S, O dan P, misuk. Jadi kat luar kotak 7 tu kita letak berbunyi ayat supaya tidak mengidulkan pelajar. Jadi dalam kotak tersebut pelajar akan mula kembang mengikut pemahaman ataupun berdasarkan tema yang diberikan. Bisa kata yang atas, ayat masa dalam era globalisasi. Isunya amalan membaca amat penting dipraktikkan oleh segenap lapisan masyarakat di negara kita bagi melahirkan generasi yang berminda kelas pertama. Kemudian ayat yang kedua, ayat isu semasa. Jadi bayangkan contohnya saya tak ingat, pelajar tak ingat, jadi pelajar di Malaysia, saya terima Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengatur pelbagai strategi pelaksanaan bagi memastikan amalan ini dibudayakan oleh murid-murid di sekolah seperti program NILAM, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Jadi, bila orang baca karangan, wah, baguslah budak ni, dia kaitkan dengan NILAM, iaitu dasar kerajaan untuk menggalakkan pelajar kita membaca. Bayangkan kalau pelajar ni dia agak bijak ataupun dia banyak pengetahuan luar, mungkin dia boleh guna ayat isu semasa itu iaitu berkaitkan dengan negara luar. Contoh dia kata, di Jepun, masyarakat di negara matahari terbit membudayakan amalan membaca di mana-mana sahaja tanpa mengira masa, menyebabkan mereka berada di nombor 1 dalam kemajuan dunia. Wah, pelajar ni bagus. Dia kata negara Jepun, negara matahari terbit. Ini pelajar bagus, jadi tidak salah. Jadi itu yang abang nak capahkan idea anak di luar sana. Baiklah, hal yang ketiga, perkara yang ketiga iaitu ayat sebab. Jadi abang bagi sebab. Hal ini bermaksud setiap sekolah di Malaysia diwajibkan melaksanakan program Nadi Ilmu Amalan Membaca NILAM bagi menyuburkan amalan membaca dalam kalangan murid-murid. Kalau ada nak perasan, nak biasa dengan NILAM kan,
Anda kena baca, kena buat catatan, ringkasan, dan kita ada tokoh nilai kebangsaan. Bagus sangat sebab kita nak memudahkan budaya membaca. Jadi terima kasih dan tahniah kepada pihak yang terlibat dalam memartabatkan nilai dalam kalangan anak-anak pelajar di sekolah. Dan yang ketiga, yang keempat, iaitu ayat oleh ibu. Apa nak buat? Tengok dalam kotak abang ni. Okay, oleh itu, jadi siapa? Ibu bapa turut memainkan peranan penting bagi memastikan anak-anak membudayakan amalan membaca dalam kehidupan seharian mereka agar ni apa tu warna merah? Supaya nampak agar apa? Agar negara dapat melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan ke arah mencapai kemajuan negara yang lebih cemerlang. Itu kita punya oleh itu apa kita nak buat. Maksud peranan ibu bapa sebenarnya banyak berbagai pihak boleh main, tapi saya letakkan peranan ibu bapa. Dan akhirnya dalam program pendahuluan abang letakkan ayat persoalan ini seperti berikut. Persoalannya, menjawab tegasan, bagaimanakah peranan yang dapat dimainkan oleh ibu bapa dalam memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak. Kalau kita soalan tadi, iaitu tadi tentang peranan ibu bapa. Jadi dalam peringkat akhir ayat pendahuluan itu, kita sentuh tugasan yang anda akan jawab nanti. Okey, faham anak-anak? Jadi abang harap sangat supaya formula miso itu dapat memudahkan anda dosen mengarang, dan bila anda makan miso, anda ingin nak mengarangkan. Sekurang-kurangnya boleh hampir dengan hati kita, dan kita dapat satu kaedah yang mudah untuk menulis perenggan pendahuluan. Jadi di sini abang nak kongsi satu perenggan pendahuluan yang dah lengkap, yang ditulis dalam kalangan pelajar dan dalam hasil yang memerlukan formula miso. Okey, tajuknya iaitu tentang usaha memupuk budaya membaca dalam kalangan anak. Tadilah. Okay, contoh yang ini ayat masa belakangan ini. Budaya membaca di kalangan masyarakat, dalam kalangan masyarakat di negara kita semakin tertinggi. Di Malaysia dekatkan budaya membaca masih lagi kurang diperhatikan oleh masyarakat berbanding di negara Jepun yang rata-rata rakyatnya memudayakan amalan membaca di mana-mana sahaja. Bagaimana pelajaran kreatif dekatkan dengan negara Jepun. Jadi sebenarnya inilah hasil tulisan pelajar yang betul, dan saya pinjamkan hasilnya untuk dikongsi dengan anak-anak. Dia bagi alasan hal ini demikian kerana segelintir masyarakat beranggapan membaca itu sesuatu yang membosankan dan mereka lebih cenderung dengan hiburan. Ini salah kita ni. Sebab membaca je malas, tapi kalau main game nombor satu. Jadi anak-anak ingat, bukan tak boleh nak main permainan video, tapi biarlah ada kawalan boleh dibuat. Okey, jadi oleh itu semua pihak haruslah sedar akan kepentingan amal membaca yang perlu diberikan dalam kalangan anak-anak untuk kepentingan bersama. Kenapa kita terpenting? Sebab anak-anak inilah bakal pelapis pemimpin negara. Dan menjawab tugasan, persoalannya, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menggalakkan anak-anak membaca. Jadi anak-anak di luar sana dan rakan-rakan guru, besar harapan saya supaya dengan formula miso ini kita dapat memudahkan anak-anak kita 4 dan 5 calon-calon SPM kita untuk membuat karangan dengan lebih mudah. Ingat miso, mereka boleh membuat perenggan pendahuluan baik. Namun pada hari ini abang nak kongsikan, saya nak kongsikan satu contoh perenggan pendahuluan karangan yang cemerlang A+. Tadi dah tengok formula abang miso kan. Jadi kalau anak dah kuasai, boleh. Bukannya tak boleh dapat A+, tapi yang ini yang lain, iaitu yang menggunakan idea sendiri dan gabung jalin daripada pengetahuan ataupun subjek lain seperti sejarah, kemahiran bahasa. Calon ini, pelajar ini gabungkan menjadi karangan ini lebih baik. Jom kita tengok akhirnya. Okay. Ini dia. Anak-anak, akhir sebelum saya tinggalkan anda, saya berikan contoh perenggan karangan cemerlang A+. Berkaitan dengan tema perpaduan. Okey, kita tengok bagaimana pelajar ini tidak menggunakan formula miso, tapi dia menggunakan pendahuluan aras tinggi, iaitu tak kala kita mengimbau bagaimana Nelson Mandela. Nelson Mandela iaitu pemimpin dunia. Okey, mantan Presiden Afrika Selatan memperjuangkan dasar apartheid, iaitu dasar perbezaan warna kulit yang telah menindas kaum kulit hitam di bumi itu yang dinafikan haknya sama sekali. Hal ini telah memperlihat kepada dunia bagaimana dasar diskriminasi. Kamu lihat bagaimana dia gunakan kosakata aras tinggi, diskriminasi, yang dilaksanakan ini telah menimbulkan 1001 masalah perpaduan di negara tersebut, sekaligus merobek kemakmuran sesebuah negara. Merobek, banyak istilah yang menarik. Kemudian nescaya kita di Malaysia juga tidak mahu perkara sebegini berlaku di negara tercinta ini. Cukup sekadar peristiwa 13 Mei 1999. Anak-anak lihat,
calon ini, pelajar ini, dia masukkan elemen ataupun fakta sejarah dalam perenggan pendahuluan dia untuk menjadikan karangan lebih wah menarik. Jawab sejarah ke ni? Tidak, dia jawab karangan, tapi dia gunakan fakta sejarah yang telah banyak mendatangkan pengajaran kepada kita semua. Kemudian ayat dia punya apa nak buat? Just dulu kita sewajarnya mengetepikan sikap enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Anak-anak tahu tak apa enau? Tahu tak apa enau? Macam tak tahu je tu. Enau ni, kalau anak-anak tak, yang tak perasan nak mana pokok enau, kalau biasa kita lalu tepi jalan, dekat kita lalu kawasan-kawasan kampung, kita akan nampak pokoknya seperti kelapa sawit. Dia tinggi naik. Jadi enau dalam belukar ni melepaskan pucuk masing-masing ni bermaksud pentingkan diri sendiri, selfish. Demi kehidupan yang lebih harmoni dan sejahtera dalam mengecapi kemajuan negara. Namun begitu, tengok ayat akhir persoalannya, cikgu ubah dalam bentuk lain. Namun begitu, adakah kita ketahui bagaimanakah langkah-langkah yang mampu diorak oleh pihak kerajaan dalam memastikan perpaduan negara kita dapat dipelihara? Jadi ini ialah contoh perenggan pendahuluan yang mantap, A+. Namun mana anak-anak yang tak mampu boleh ikut formula apa tadi? MISO. Ingat MISO? Ingat perenggan pendahuluan. Jadi anak-anak, harapan besar, harapan apa? Apabila dia guru-guru di luar sana nak buat latihan, ini dia contoh kotak yang perlu kita sediakan kepada para pelajar untuk memudahkan mereka mengarang perenggan pendahuluan dengan mudah dan menarik. Kita bimbing mereka supaya mereka tahu hal tuju dan dapat mengarang dengan lebih cemerlang. Jadi insya-Allah semoga kita dapat praktikkan untuk renang bersama. Mereka yang cemerlang, mereka gemilang. Mereka yang terbilang, mereka menjadi ikutan kita. Siapa yang cemerlang? Hanya diri, bukan kita. Semoga Abu Jaya dapat A+ atau A tambah dalam penulisan anda dan mengarang dengan baik. Dan kepada anak-anak di luar sana, jangan lupa untuk mengikuti saya dalam pelbagai wacana ilmu. Anda boleh layari saya punya YouTube Syahadi dan juga IG saya Sadaka. Hingga kita berjumpa lagi, saya doakan semoga anda berjaya. Salam pendidikan untuk semua. Berusaha untuk diri sendiri, kita jaga kita. Assalamualaikum.